Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami dari kumpulan 7 ingin menerangkan tentang tajuk kontrak wadiah, hibah dan kontrak riba. InsyaAllah antara ahli kami ialah Nur Ashifa binti Cik Alias I20104418, Nur Nabila binti Abdul Rahman I20104388, Nur Amizan Kamalina binti Afzai Nizam I19304112, Nur Hanisa binti Shahabuddin I19304110, Nur Fazila binti Buyong I19304321, Nurul Amanina binti Muhammad Rosadi I20104434, dan saya sendiri Nurul Afifah Soleha binti Yunus I20104437. Okey, kita teruskan tajuk kita hari ini iaitu kontrak wadiah. Kontrak wadiah ataupun dipanggil aqdu al-wadiah. Okey, definisinya ialah wadiah dalam perkataan Arab ialah sesuatu yang ditinggalkan kepada seseorang supaya dijaganya. Okey, sedikit tambahan, dia nak menceritakan di sini yang mana kontrak di antara satu pihak yang memiliki barang dengan pihak yang diamanahkan, berjanji untuk menyimpan barang. Okey, tujuan apa? Tujuan dia untuk dijamin keselamatannya dari kecurian, kerosakan dan kehilangan. Okey, kita pergi kepada fuqaha. Fuqaha menggunakan perkataan ini dengan memberi pengertian khusus. Okey, fuqaha Hanafi mentakrifkannya sebagai memberi kuasa kepada seseorang supaya menjaga harta miliknya secara terang atau secara tidak terang yang dipanggil dilalah. Okey, contohnya seorang pemilik barang ni berkata kepada seseorang, saya meninggalkan barang saya ini kepada awak supaya dijaga. Jadi dia menjawab, saya menerima. Maka dengan penerimaan itu terjalinlah kontrak wadiah sebab dia dah terima kan. Okey. Fuqaha Syafi'i dan Maliki pula mentakrifkan kontrak wadiah ini sebagai pemilik barang yang mewakilkan kepada seseorang supaya menjaga barangnya atau sesuatu yang dihormatinya dengan cara yang khusus. Okey, seterusnya kita pergi ke asas keharusan kontrak wadiah. Asas kepada keharusan kontrak wadiah ialah nas Al-Quran dan hadis serta ijma' fuqaha. Okey, antara nas Al-Quran ialah dari surah An-Nisa ayat 58 yang mana firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan firman-Nya lagi dari surah Al-Baqarah ayat 283 yang bermaksud, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Manakala hadis Rasulullah bersabda yang bermaksud, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi kepada kamu dan janganlah kamu khianati orang yang mengkhianati kamu. Fuqaha juga sepakat berpendapat bahawa kontrak wadiah ini diharuskan kerana kepentingan dan keperluannya kepada manusia. Kita masuk pula kepada rukun dan syarat wadiah. Simpanan wadiah mengandungi 3 rukun. Yang pertama, dua pihak yang berkontrak, yang mana penyimpan yang merupakan pemilik barang yang disimpan dan penjaga simpanan. Okey, sedikit tambahan, orang
orang Islam tidak dibenarkan meminta orang kafir menyimpan mushaf Al-Quran. Ini kerana orang bukan Islam tidak dibenarkan membawa dan menyentuh Al-Quran. Okey, seterusnya yang kedua pula ialah lafaz kontrak sirah. Okey, saya beri contoh di sini. Contohnya penyimpan berkata, saya simpan baju ini pada anda. Jadi penjaga pula berkata, saya terima. Okey, ini dinamakan lafaz kontrak sirah. Okey, seterusnya yang ketiga ialah barang simpanan. Yang mana barang simpanan itu mestilah sesuatu yang dihormati. Okey, sedikit tambahan, sesuatu yang dihormati itu ialah barang yang dimiliki atau dipelihara walaupun tidak diiktiraf oleh syarak sebagai harta seperti bijiran gandum yang sedikit dan najis seperti baja. Okey, bagi barang yang tidak dihormati menurut syarak ialah seperti khinzir atau alat-alat hiburan yang melalaikan. Barang seperti ini tidak boleh disimpan atau diminta untuk disimpan. Ia juga tidak tertakluk kepada hukum wadiah. Kemudian sirah, akad, adapun syaratnya adalah lafaz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakannya dari pihak lainnya. Dan lafaz tersebut harus dikatakan di depan kedua belah pihak yang berakad yang dipanggil mudi' dan wadi'. Orang yang berakad iaitu orang yang menyuruh simpan yang dipanggil mudi' dan orang yang menyimpan barang dipanggil wadi'. Adapun syarat dari orang yang berakad adalah baligh, berakal, waras. Dalam mazhab Hanafi, baligh dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang berakad. Jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadiah ini. Okey, akhir sekali bagi pembentangan saya ialah kesan hukum kontrak wadiah. Yang pertama ialah orang yang diamanahkan memegang barang itu mestilah menjaga barang mengikut uruf dan kebiasaannya. Okey, sedikit tambahan, maksud uruf dan kebiasaannya di sini ialah perkara yang senang dan diterima oleh akal yang sihat. Okey, seterusnya yang kedua ialah pemegang amanah mesti menyerahkan barang amanah itu kepada pemiliknya atau wakilnya. Yang ketiga ialah jika pemilik barang atau pemegang amanah mati, sedangkan barang itu masih ada di tangan pemegang amanah atau warisnya, maka perlulah ia diserahkan kepada pemiliknya atau warisnya supaya menuntut barang tersebut. Okey, yang keempat, pemegang amanah mesti memulangkan barang amanah bila diminta oleh pemiliknya dan pemegang amanah tidak boleh melengahkan penyerahan itu. Akhir sekali, barang yang diamanah untuk dijaga itu adalah satu amanah. Jika rosak, ia tidak dikenakan ganti rugi ke atas pemegang amanah kecuali jika ia berlaku kerana kecuaiannya atau pencerobohannya. Okey, itu sahaja pembentangan saya hari ini. Saya akan beri kepada presenter seterusnya. Assalamualaikum, saya Nurul Ahmanina dan nombor matrik I20104434. Saya akan teruskan dengan slide yang seterusnya iaitu mengenai kontrak hibah atau dikenali juga dengan aqdu al-hibah. Okay, di sini terdapat tiga pendapat fuqaha yang mendefinisikan maksud kontrak hibah. Okay, dan saya akan terangkan satu sahaja daripada tiga. Okay, yang mana menurut fuqaha Hambali, beliau mengatakan memberi milik sesuatu yang harus diuruskan sama ada ia sesuatu yang diketahui atau tidak dapat diketahui, yang ada dan mampu diserahkan semasa hidup tanpa balasan dan ia bukannya wajib dengan menggunakan lafaz pemberian yang biasa dipakai. Okey, slide yang seterusnya adalah mengenai asas keharusan kontrak hibah. Terdapat beberapa nas seperti Al-Quran, hadis dan ijma' yang mengharuskan kontrak hibah ini.
Dan antara nas yang mengharuskannya adalah daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dia memberi harta yang dikasihinya kepada keluarga yang terdekat, anak yatim, orang miskin dan orang musafir. Okay. Seterusnya, para fuqaha berpendapat bahawa hibah adalah suatu yang disifatkan sebagai harus dan digalakkan oleh syarak dalam pelbagai bentuk dan juga mengutamakan kepada keluarga yang lebih dekat. Okey, seterusnya adalah mengenai pembentukan kontrak hibah. Okay, jika adanya rukun dan syarat yang mencukupi kontrak hibah ini, maka sempurnalah ia. Pendapat jamhur fuqaha mengatakan bahawa lebih daripada itu, ia meliputi pihak pemberi dan penerima pemberian, termasuk barang yang diberikan, tawaran dan penerimaan. Tawaran dan penerimaan boleh terjadi dengan lafaz yang jelas yang menunjukkan maksud pemberian seperti lafaz hibah dan seumpamanya. Okey, contohnya, Ali berkata kepada Ahmad, "Saya hibahkan barang ini kepada awak," dan jawab Ahmad pula, "Saya terimanya." Dan pemberi mestilah mempunyai kelayakan yang cukup supaya dapat membentuk kontrak yang bercorak tabarruk seperti berakal, baligh dan waras. Manakala kanak-kanak dan orang gila tidak dikira. Syarat kepada barang yang dihibahkan mestilah wujud ketika kontrak hibah dilaksanakan. Barang yang tidak wujud masa akad dilaksanakan, maka ia tidak sah untuk dijadikan barang hibah. Fuqaha Syafi'i dan Hambali mempersetujui syarat ini. Selain barang yang tidak bernilai seperti bangkai, arak dan seumpamanya, maka barang tersebut tidak sah dijadikan barang hibah. Barang tersebut juga mestilah dimiliki oleh pemberi hibah tersebut dan hak miliknya itu berasingan dan bukan barang milik bersama atau bersyarikat. Tetapi menurut fuqaha Maliki dan Syafi'i dan Hambali mengharuskan kontrak hibah ini menjadi harta milik bersama atau harta bersyarikat seperti kontrak jual beli asalkan barang hibah itu diterima oleh pihak penerima hibah. Dan menurut pendapat fuqaha Maliki, penerimaan barang hibah tidak menjadi syarat kepadanya. Okey, itu sahaja daripada saya dan saya akan teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amizan Kamalina binti Afzai Nizam. Saya memegang nombor matrik I193041112. Okey, saya akan menyambung pembentangan seterusnya iaitu kesan kontrak hibah. Okay. Apabila kontrak hibah yang diadakan cukup syarat dan rukun akan mewujudkan kesan undang-undang iaitu barang yang dihibahkan kepada penerima hibah berpindah milik tanpa ada balasan kepada pemberi hibah. Okay, contohnya, Ali memberi hibah kepada Ahmad tanpa ada syarat ataupun mengharapkan balasan daripada Ahmad. Maka secara automatik hak milik barang tersebut berpindah milik kepada Ahmad. Ali tidak ada hak lagi ke atas barang tersebut. Okay, yang kedua, fuqaha Hanafi berpendapat bahawa kontrak hibah ialah kontrak yang tidak mengikat sebelum penerimaan barang. Maksudnya, kontrak tu dia tidak mengikat sebelum barang tersebut diserahkan kepada penerima hibah. Contohnya, Ali yang tadi menghibahkan barang kepada Ahmad, tapi Ali belum menyerahkan barang tersebut kepada Ahmad dan kontrak tersebut tidak terikat. Boleh, maknanya kontrak tu boleh dibatalkan dan ditarik balik oleh pemberi hibah. Ya, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud pemberi hibah lebih berhak ke atas barang hibah selama ianya belum sabit ke atas penerima hibah. Maknanya macam tadilah, selagi barang tu belum sabit, belum menjadi hak milik ataupun belum diserahkan kepada penerima hibah, ia masih boleh dibatalkan. Kontrak hibah tu masih boleh dibatalkan dan ditarik balik oleh pemberi hibah.
Yang ketiga, pembatalan hibah sah dengan kerelaan pihak yang berkontrak atau dengan keputusan qadi. Okey, tadi kalau macam contoh Ali tu, dia mau batalkan kontrak dengan Ahmad, mesti ada kerelaan daripada pihak yang berkontrak lah. Kalau contoh satu pihak tidak bersetuju, makna dia kena ada keputusan daripada qadi, yakni hakim. Okey, yang keempat, fuqaha Maliki berpendapat bahawa tiada hak bagi pemberi hibah untuk menarik balik pemberiannya kecuali pemberi hibah itu adalah bapa yang menghibahkan anaknya. Hal ini kerana hak milik barang tersebut telah sabit kepada penerima hibah apabila berlakunya kontrak hibah dan ianya mengikat selepas penyerahan barang hibah kepada penerima hibah. Maka tidak ada lagi hak untuk orang yang memberi hibah untuk menarik dan membatalkan kontrak hibah. Contohnya tadi yang Ali contoh dia menghibahkan kereta kepada Ahmad dan kereta tu sudah pun diserahkan kepada Ahmad. Jadi hak milik sudah berpindah milik kepada Ahmad dan Ali tidak boleh membatalkan kontrak tersebut. Seterusnya, fuqaha Syafi'i dan Hambali berpendapat bahawa tidak harus bagi pemberi hibah untuk menarik balik pemberiannya kecuali pemberi hibah itu bapa yang memberi sesuatu kepada anaknya. Okey, kalau Syafi'i dan Hambali berpendapat tidak harus kecuali bapa yang menghibahkan anaknya. Itu kontrak tu boleh dibatalkan. Tapi maksud hibah bapa ni bukan bapa semata-mata ya. Ibu pun boleh, datuk pun boleh, keturunan atas yang di atasnya lah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak diharuskan seseorang yang menghibahkan sesuatu kemudian ia menarik balik daripadanya kecuali bapa yang memberi sesuatu kepada anaknya. Kita sambung poin seterusnya. Menurut pendapat Imam Ahmad dan mazhab Zahiri, pemberi hibah tidak boleh, yakni haram menarik balik hibah yang telah dibuat kecuali hibah bapa. Macam tadilah, hanya hibah bapa yang boleh ditarik semula. Contoh bapa menghadiahkan sesuatu kepada anaknya dan kontrak tersebut boleh dibatalkan oleh bapanya. Ini adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud orang yang menarik balik hibahnya sama seperti anjing yang memakan balik muntahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Definisi riba. Riba ialah perkataan Arab yang artinya mengikut penggunaan umum ialah pertambahan dan kesuburan. Al-Zarakhshi berkata, riba mengikut penggunaan bahasa bererti pertambahan. Firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 10, Allah menghukum mereka dengan hukuman bertambah. Sungguh pun penggunaan umum perkataan riba seperti mana maksud di atas iaitu pertambahan, tetapi dalam pemakaian orang Arab lumrah digunakan perkataan ini dengan pengertian yang khusus iaitu bayaran hutang menjadi bertambah kerana kelewatan masa membayarnya. Ini digambarkan oleh Al-Quran dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 130. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba secara berlipat ganda. Imam Al-Qurtubi ada menjelaskan tentang ini ketika beliau mengulaskan firman Allah yang bermaksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya, riba ataupun penambahan bayaran itu apabila ia membayar hutang pada masa yang lain daripada ketetapan yang dipersetujui. Contohnya, ketika akad diadakan, ditetapkan asas hutang. Orang Arab tidak mengetahui penambahan bayaran hutang melainkan bentuk demikian.
Bila sampai masa pembayaran, pemiutang akan berkata kepada penghutang, sama ada anda membayar hutang seperti yang dipersetujui atau menambah bayaran, maka Allah mengharamkan penambahan itu. Fuqaha memberikan takrif riba ini dalam berbagai takrif. Seperti yang pertama, fuqaha Hanafi mentakrifkan riba sebagai lebihan bayaran dalam pertukaran harta, menjadikan lebihan itu tanpa ada tukaran. Kemudian menurut fuqaha Syafi'i, riba adalah suatu kontrak pertukaran harta tertentu yang tidak diketahui ada persamaan nilainya mengikut syarak ketika kontrak diadakan atau berlakunya penangguhan penyerahan antara dua harta yang dikontrakkan atau salah satu daripadanya. Kemudian menurut fuqaha Hambali, mentakrifkan riba sebagai ada lebihan dalam pertukaran sesuatu atau ada penangguhan bayaran dalam pertukaran barang-barang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanisa binti Syahabuddin, I193041110. Saya akan menyambung perbincangan pada tajuk kontrak riba. Berdasarkan takrif yang diberikan oleh para fuqaha, dapat dipahami bahawa kontrak yang membawa kepada riba itu meliputi ada lebihan salah satu harta dalam pertukaran itu yang dipanggil riba al-fadl ataupun riba yang dibayar lebih pada suatu pihak yang menukarkan barang. Contohnya seperti 1 kilo beras mahsuri ditukarkan dengan 1 kilo beras yang lain. Yang ini berlainan kualiti dan jenis. Ataupun berlaku pembayaran lebih daripada hutang asal dengan berlakunya penangguhan bayaran yang dipanggil sebagai riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah ini adalah riba yang dibayar lebih kerana dilewatkan pembayarannya. Contohnya, pinjaman sebanyak RM100, maka perlu dibayar balik RM120. Kemudian berlaku penangguhan secara pertukaran salah satu daripada barang tertentu yang dikontrakkan yang dipanggil sebagai riba al-yad ataupun riba yang dibayar lebih kerana tidak diterima dalam majlis akad jual beli. Contohnya, seseorang yang berakad sebanyak RM100 tetapi apabila di luar akad dibayar RM105. Ada juga yang membahagikan jenis riba itu kepada riba an-nasi'ah dan riba al-buyu', iaitu riba al-buyu' ini ialah sejenis riba yang muncul apabila jual beli barangan ribawi, iaitu seperti emas, perak, kurma, barli, gandum dan garam. Ketidaksamaan pada berat atau kuantiti pertukaran dua barang ribawi, pertukaran tersebut dibuat secara tangguh. Seterusnya, asas pengharaman kontrak riba. Riba diharamkan berdasarkan nas Al-Quran, hadis dan ijma' fuqaha. Dalil daripada Al-Quran didapati ada 4 tempat. Ayat pertama tentang riba diturunkan di Mekah dan diikuti dengan 3 ayat lain yang diturunkan di Madinah. Pada peringkat pertama, ayat yang diturunkan di Mekah ialah firman Allah dan surah Ar-Rum ayat 39 yang bermaksud, dan apa yang kamu lakukan secara riba untuk menambahkan harta manusia, maka ia tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu lakukan dengan pengeluaran zakat untuk mendapatkan kerelaan Allah, maka mereka itu akan mendapat ganjaran berlipat ganda. Allah menjelaskan dalam ayat ini sebagai peringatan bahawa amal riba bukan suatu pekerjaan yang baik di sisi Allah. Riba ialah habuan yang banyak daripada manusia, manakala zakat adalah habuan yang banyak daripada Allah. Pada peringkat ini,
adalah nasihat negatif yang diturunkan oleh Allah bagi menyatakan larangan riba tidak dapat, iaitu tidak dapat pahala yang berganda kepada Allah, dan Al-Quran tidak sebut balasan penyesalan. Kemudian pada peringkat kedua, iaitu sindiran dalam surah An-Nisa ayat 161, mereka iaitu orang Yahudi mengamalkan riba sedangkan ia dilarang oleh Allah, dan mereka makan harta manusia secara batil, dan kami akan menyediakan kepada kalangan orang kafir itu azab yang pedih. Ayat ini cuba memberikan isyarat bahawa amalan riba adalah suatu yang Allah tegah kepada orang Yahudi, dan secara tidak langsung ia akan membawa tegahan juga kepada orang Islam. Kemudian sebelum tu Allah memberikan peringatan tentang tingkah laku orang Yahudi dan tipu helah dalam perniagaan. Pengharaman dalam ayat ini disebut secara tidak langsung, secara silan, dan tiada nas yang jelas melarang dan membawa cerita, dan tiada nas yang membawa cerita dan balasan bagi orang Yahudi yang melakukan amalan riba. Seterusnya, larangan peringkat yang ketiga adalah larangan yang berbentuk sebahagian, iaitu dalam surah Ali Imran ayat 130 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba secara berlipat ganda. Ayat ini secara jelas melarang amalan riba yang berlipat ganda, penambahan yang diambil daripada modal asalnya. Ayat pertama secara nas menyatakan dengan terang pengharaman Arab yang ditujukan secara langsung kepada umat Islam. Pengharaman ayat tersebut merujuk kepada pengamalan riba al-jahiliyah, iaitu penangguhan tempoh dan harta yang berlipat ganda. Dalam ayat tersebut juga merupakan terdapat ancaman daripada Allah yang menjanjikan neraka kepada mereka yang mengamalkan riba. Pada peringkat 4, nas yang terang, tegas dan menyeluruh berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan saki baki amalan riba jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak berhenti juga, maka kamu adalah mengisytihar perang terhadap Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu bertaubat, maka modal kamu dan kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Dan firman-Nya lagi tentang riba yang bermaksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat di atas amat jelas peringatan Allah terhadap amalan riba supaya ditinggalkan keseluruhannya, yang banyak atau yang sedikit, dan mereka berhak mendapatkan modalnya. Ia adalah suatu perbuatan yang haram tidak seperti jual beli. Sesiapa yang masih meneruskan amalan riba sesudah mengetahui perintah ini, maka bermakna ia memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka besar dosanya dan amat pedih siksanya. Allah memberi amaran dengan pelbagai penyiksaan yang pedih kepada pelaku riba, dan Allah mengisytiharkan perang dengan pengamal riba yang tidak mematuhi amaran tersebut. Pengharaman ini juga adalah merupakan satu bentuk pengharaman riba yang secara total ataupun keseluruhan, yakni apa sahaja yang berbentuk riba, sama ada berlipat ganda atau tidak, maka ia adalah diharamkan.
Hakikatnya, pengharaman riba dalam Al-Quran adalah menunjukkan bahawa Allah bukan sahaja mengharamkan riba yang berlipat ganda, malah menghapuskan sama sekali amalan riba tanpa pengecualian. Kemudian urus niaga yang berkaitan dengan hutang piutang bukanlah jual beli. Seterusnya, riba dalam As-Sunnah pada peringkat pertama adalah riba jual beli ataupun riba secara tersembunyi. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menjelaskan tentang pengharaman riba terhadap pertukaran sama ada pertukaran dalam bentuk barangan atau wang. Sabdanya yang bermaksud, jual beli emas dengan emas adalah sama, jual beli perak dengan perak adalah sama, jual beli tamar dengan tamar adalah sama, jual beli bijirin dengan bijirin adalah sama, jual beli garam dengan garam adalah sama, jual beli jagung dengan jagung adalah sama. Sesiapa yang melebihkan salah satu atau meminta lebih, maka dia melakukan riba. Maka jual belilah emas dengan perak mengikut kehendak kamu dengan cara serah terima dalam majlis akad, dan jual belilah jagung dengan kurma mengikut kehendak kamu dengan cara serah terima dalam majlis akad. Sabdanya lagi yang bermaksud, Allah melaknat orang makan riba, wakilnya, saksinya dan pencatatnya. Pada peringkat yang kedua, riba al-jahiliyah ataupun riba hutang, yang bermaksud sabda Nabi SAW, mafhumnya, ingat-ingatlah bahawa semua riba al-jahiliyah itu dimansuhkan. Bagi kamu adalah modal pokok kamu, kamu tidak menzalimi dan tidak juga dizalimi. Dan pada peringkat yang ketiga di dalam As-Sunnah, haram riba dalam bentuk umum ataupun dalam dosa besar. Rasulullah melaknat mengutuk orang yang memakan ataupun mengambil riba, memberi atau membayar riba, kedua-dua saksi dan penulisnya, dan baginda bersabda, golongan ini semuanya adalah sama. Fuqaha bersepakat bahawa riba ini diharamkan. Al-Mawardi berkata, dikatakan bahawa tidak ada sebarang syariat pun yang mengharuskannya kerana Allah berfirman, maksudnya mereka iaitu orang Yahudi mengambil riba sedangkan ia dilarang kepada mereka dan diharamkannya dalam kitab-kitab terdahulu. Berdasarkan nas di atas dan huraian daripada fuqaha, kita dapati bahawa riba berlaku disebabkan pembayaran lebih kepada hutang dan harga barang kerana kelewatan bayarannya selepas masanya sampai. Juga disebabkan oleh lebihan yang berlaku pada salah satu barang dalam pertukaran dua barang yang jenisnya sama, dan juga riba boleh berlaku disebabkan penipuan yang keterlaluan terhadap harga barang. Wallahu a'lam. Saya serahkan perbentangan pada presenter yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabilah binti Abdul Rahman, nombor kad matrik I20104388 akan meneruskan pembentangan kepada jenis-jenis riba. Okey, pada pendapat fuqaha, riba ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah riba ad-duyun, merupakan riba hutang piutang, dan yang kedua ialah riba al-buyu' yang dikenali sebagai riba dalam jual beli. Dia masuk kepada riba al-qard yang mana ianya berlaku apabila adanya pertambahan pada kadar ataupun manfaat yang lebih daripada pinjaman asal yang telah dipersetujui semasa pinjaman dibuat. Okey, sama ada ianya dikenakan oleh si pemberi itu sendiri ataupun si peminjam ni yang menawarkan untuk membayar lebih kepada si pemberi pinjam. Okey, secara lebih pendeknya, riba al-qard ni adalah pinjaman yang perlu dibayar melebihi pinjaman pokok. Okey, sebagai satu contoh dalam situasi, Abu dia bagi pinjam dekat Bakar sebanyak RM1,000. Tapi Abu letak syarat yang Bakar nanti kena bayar RM1,200. Okey, jadi manfaat RM200 kat sini merupakan riba yang telah diambil oleh Abu.
Contoh yang kedua, B dia nak pinjam duit sebanyak RM1,000 dengan A. Tapi B ni takut yang A ni nanti tak nak bagi dia pinjam. So, B berjanji yang dia akan bayar RM1,200 kepada A nanti. Okay, so manfaat RM200 tu merupakan riba yang telah diberikan kepada A. Okey, baik. Kalau B dia bagi lebih sebab untuk tanda terima kasih kepada A, kalau dia nak bagi duit lebih tu juga, sebenarnya dia hanya perlu bagi senyap-senyap tanpa memberitahu ataupun tanpa menawarkan kepada A. Dan sebab perkara inilah yang sering berlaku di kalangan kita tanpa kita sedar sebenarnya. Okey, so kalau dah tahu sekarang ni, kita elakkan daripada terjadinya kita memberi riba kepada orang lain. Okey, sekarang ni kita masuk kepada riba al-jahiliyah. Okey, yang mana riba al-jahiliyah ini berlaku apabila kadar dan ataupun manfaat tambahan yang perlu dibayar melebihi pinjaman asal kerana bayaran pinjaman ini dilakukan ataupun dibayar melebihi tempoh yang telah ditetapkan di atas sebab kelewatan ataupun penangguhan bayaran tersebut. Okey, secara ringkasnya, riba jahiliyah ni boleh dikatakan sebagai denda yang telah dikenakan oleh si pemberi pinjam ni atas sebab dia bayar lambat, atas sebab peminjam ni yang bayar lambat. Okey, satu contoh mengenai riba al-jahiliyah berlaku apabila Abu meminjam wang daripada Ali dan berjanji akan membayar sepenuhnya dalam tempoh 5 bulan. Okey, apabila masuk bulan yang kelima, Abu tak mampu untuk membayar hutangnya kepada Ali dan Abu telah membayar sepenuhnya hutang dia tu pada bulan yang ke-8. Okey, tu dah lewat kan. So, Ali mendenda Abu di atas kelewatan dengan menggandakan bayaran hutang tersebut kepada Ali. Okey, tapi riba ni bukan saja berlaku apabila meminjam wang, tapi berlaku juga dalam keadaan meminjam barang-barang. Okey, contohnya Abu pergi ke satu perpustakaan dan dia telah meminjam sebuah buku. Okey, so pihak perpustakaan ni telah memberi tempoh dan telah menetapkan tarikh untuk Abu bagi balik buku tersebut. Okey, tapi Abu telah terlewat untuk memulangkan buku tersebut dan melepasi tarikh tersebut yang telah ditetapkan. Okey, so pihak perpustakaan telah mendenda Abu dalam bentuk bayaran. Okey, so bayaran tersebut juga termasuk dalam riba. Okey, sekarang ni kita masuk kepada riba al-buyu' iaitu hutang dalam jual beli. Okey, riba al-buyu' ni terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah riba an-nasi'ah dan juga riba al-fadlu. Okey, yang pertama, riba an-nasi'ah adalah riba yang terjadi kerana adanya pembayaran yang tertunda ataupun tertangguh pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong dalam barang jenis riba. Okey, contohnya macam emas, perak, kurma, gandum dan juga garam. Okey, baik satu jenis ataupun berlawanan jenis dengan menundakan penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan ataupun kedua-duanya. Okey, contoh riba an-nasi'ah ialah emas 24 karat ingin ditukar dengan emas 21 karat dengan timbangan yang sama. Okey, akan tetapi emas 24 karat ni akan diserahkan pada minggu hadapan, iaitu seminggu setelah transaksi dilaksanakan. Seminggu setelah pertukaran ini dilaksanakan. Okey, inilah yang dimasukkan dengan riba an-nasi'ah. Kerana ada penangguhan, iaitu penangguhan ataupun penundaan penyerahan salah satu barang. Okey, baik, seterusnya riba al-fadlu yang merupakan jual beli ataupun pertukaran antara dua jenis barang riba yang sama jenis tapi berbeza pada kadar berat ataupun kuantiti. Okay, contohnya seseorang ni menukarkan 15 gram emas 916 dengan 10 gram emas 999. Okay, walaupun kualitinya berbeza tetapi oleh kerana kedua-duanya adalah emas, maka berat mestilah sama semasa pertukaran. Okey, untuk mengelakkan riba al-fadlu ni berlaku, pertukaran bagi barang jenis riba yang sama jenis mestilah dilakukan dalam berat ataupun kuantiti yang sama. Okey, seterusnya terdapat tiga
kriteria untuk menentukan riba al-fadlu. Okay, yang pertama ialah berlaku kontrak jual beli terhadap barang yang sama jenis. Okay, contohnya adalah pertukaran emas dengan emas, beras dengan beras, gandum dengan gandum dan juga seangkatan dengannya. Okay, yang kedua ialah barang yang dijual beli mestilah terdiri daripada barang jenis riba. Okay, contoh kategori barang-barang jenis ribawi ini adalah emas, perak, kurma, gandum, garam dan sejenis dengannya. Dan yang ketiga ialah berlakunya tambahan terhadap salah satu barang pertukaran jual beli. Okey, contohnya satu emas 15 gram dan satu emas lagi ialah 10 gram. Dan jumhur fuqaha berpendapat yang kedua-dua jenis riba tersebut adalah jenis riba yang diharamkan di dalam Islam. Okey, dua jenis riba itu adalah riba an-nasi'ah dan juga riba al-fadlu. Dan Imam Syafi'i menerima kedua-dua jenis riba tersebut yang diharamkan, tetapi beliau menambahkan satu lagi jenis riba iaitu riba al-yad, yang merupakan jual beli barangan berunsur riba dengan barangan berunsur riba yang lain, dan kedua-duanya mempunyai ilah yang sama tanpa diisyaratkan tempoh tertentu ketika kontrak tersebut. Okey, seterusnya sebab-sebab ilah yang menjadikan riba. Fuqaha bersepakat tentang haramnya riba al-fadlu pada jenis-jenis barang yang disebutkan dalam hadis. Jenis-jenis barang itu ada 7 jenis, iaitu yang haram. Yang pertama emas, perak, bijirin, gandum, tamar, jagung dan garam. Adapun barang-barang selain daripada 7 jenis bahan yang disebutkan dalam hadis tersebut, fuqaha berselisih pandangan tentang ilah riba al-fadlu. Golongan fuqaha Zahiri berpendapat bahawa pengharaman riba al-fadlu hanya terbatas pada 7 jenis barang tersebut. Maknanya fuqaha Zahiri ni dia berpendapat bahawa pengharaman riba al-fadlu hanya terbatas kepada 7 bahan tersebut. Maknanya barang selain daripada 7 bahan tersebut tidak termasuk dalam pengharaman riba al-fadlu. Seterusnya, Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah berpendapat bahawa pengharaman riba al-fadlu pada semua barang yang boleh disukat dan bertimbang yang dijual dengan jenis yang sama. Maksudnya, mereka berpendapat bahawa semua jenis barang yang boleh ditimbang dan disukat yang dijual dengan jenis, maknanya pertukaran yang sama, merupakan pengharaman al-fadlu. Maksudnya, gula pun termasuk dalam barang yang boleh disukat. Jadi gula adalah barang ribawi yang mana transaksi yang boleh menyebabkan riba. Seterusnya, pendapat Imam Syafi'i pula mengharamkan riba al-fadlu ini tertentu kepada mata wang dan jenis makanan. Okay, ada 2 ilah yang mana mata wang tersebut adalah ilah bagi perak dan emas, dan jenis makanan tadi adalah seperti gandum, bijirin, tamar dan garam. Imam Syafi'i juga berpendapat bahawa segala jenis mata wang ataupun jenis makanan sama ada ia boleh disukat ataupun tidak merupakan pengharaman bagi riba al-fadlu. Maknanya pertukaran antara jenis barang yang sama tu sama ada dia boleh disukat ataupun tidak, dia merupakan pengharaman al-fadlu. Akhir sekali, Imam Malik berpendapat bahawa pengharaman riba hanya pada makanan asasi dan yang berkaitan dengannya. Maknanya Imam Malik pula berpendapat bahawa mata wang tidak termasuk dalam pengharaman riba al-fadlu. Cuma yang termasuk dalam pengharaman riba al-fadlu ini hanyalah makanan asasi seperti gandum, bijirin, tamar dan yang berkaitan dengannya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, ini adalah dalil yang mana menunjukkan sebab riba al-fadlu diharamkan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, tamar dengan tamar dan garam dengan garam
dipertukarkan dengan sama, segenggam dengan segenggam. Siapa yang menambah atau minta tambah, maka ia telah melakukan riba, baik yang meminta maupun yang memberi. Dalam hal itu sama saja. Hadis riwayat Al-Shaykhan. Dalam hadis ni jelas bahawa pertukaran barang riba seperti emas dengan emas hendaklah sama timbangannya ataupun kuantitinya. Tidak boleh lebih dan meminta lebih. Siapa yang melakukannya, maka jatuh riba ke atasnya dan haram hukumnya. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya Nur Ashifat binti Cik Alas, nombor matrik I20104418. Perbezaan antara keuntungan jual beli dengan riba, bahawasanya Al-Quran ni ada sebut bahawa orang Arab ni dia berpendapat bahawasanya jual beli dengan riba tu adalah sama, tetapi Allah telah menjelaskan bahawanya kedua-duanya adalah berbeza. Poin yang pertama adalah pihak pembeli ni berhak menikmati manfaat ataupun penjual pun berhak mendapat keuntungan di atas usaha payahnya mereka dalam memasarkan barang, iaitu penjual ni guna modalnya dan dijual kepada pembeli. Riba ni dia menyebabkan pembeli penghutang ni mendapat tambahan wang, sedangkan orang yang berhutang hanya mendapat lanjutan tempoh bayaran hutang, tetapi tak pasti pun sama ada dia ni akan peroleh manfaat daripada lanjutan tempoh itu. Poin yang kedua pula adalah keuntungan daripada perniagaan adalah tak menentu. Mungkin peniaga tu dapat untung sepanjang tahun ataupun setiap kali perniagaan, mungkin juga hanya dapat untung sekali saja sepanjang perniagaannya untuk tahun tersebut, dan jumlahnya pula kadang-kadang tak menentu, kadang-kadang banyak dan kadang-kadang pula sedikit bergantung pada rezeki. Berbeza dengan riba, hasilnya adalah tetap selagi mana peminjam tu tak boleh membayar, selagi itulah faedah akan dikenakan. Jika dalam masa 10 tahun tak mampu bayar juga, maka 10 tahun tu lah ia dikena faedah dan jumlah tetap sepanjang tempoh tersebut. Amat jelaslah ia menindas peminjam yang kemungkinannya dibebani dengan masalah. Dan poin yang ketiga adalah hasil keuntungan peniaga adalah pertambahan harta yang nyata dari pertukaran di antara dua benda yang berbeza, dan ia bermanfaat untuk peniaga dan penjual. Sebagai contoh, A ni membeli roti dengan wang berjumlah RM1.20 daripada B. A ni dapat faedah daripada beliannya itu roti untuk dimakan, manakala B ni mendapat faedah daripada penjualan roti tersebut dalam bentuk untung. Jadi kedua-duanya mendapat manfaat secara adil. Berbeza dengan riba, ia mana hakikatnya ia bukan hasil pertukaran dua benda yang berbeza. Orang yang berhutang atau meminjam wang dan perlu digantikan semula dengan wang. Hutang tu perlu dibayar dalam bentuk yang sama dan jumlah yang sama seperti mula-mula ia dipinjam. Tak boleh ada pertambahan atau pengurangan dan tak boleh ada perbezaan jumlah daripada awal asalnya. Hasil daripada lebih hutang tu yang dikenal sebagai riba ini jelas hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Poin yang keempat pula, orang yang melakukan pekerjaan, contohnya perniagaan, perusahaan atau pertanian, yang mana mereka ni lah banyak menggunakan tenaga dan waktu untuk mendapatkan keuntungan daripada hasil usaha mereka sendiri. Kalau kita tengok, ia berbeza dengan keuntungan riba, kerana penghutang ni mereka meminta lebih daripada harga yang dipinjam. Bahkan ia tidak menggunakan tenaga ataupun menggunakan waktu yang banyak, kerana mereka hanya menggunakan duit kepada hutang serta ia akan mendapat keuntungan daripada hutang. Contohnya, peminta ni dia mengambil 20% daripada hasil keuntungan, maka menampakkan ia mengambil hasil usaha orang lain. Poin yang kelima adalah urusan jual beli. Berakhir dengan berlakunya penerimaan barang oleh pembeli dan penyerahan harga kepada penjual. Maknanya kalau pembeli dan penjual tu tidak mendapat faedah, maka tidak berlakunya urusan jual beli. Tetapi jika kedua pihak mendapat faedah, maka selesailah tanggungjawab penyerahan jual beli tersebut. Sedangkan riba, ia masih lagi menanggung cos tambahan daripada hutangnya. Hal ini akan membebankan mereka kerana dikenakan faedah tambahan untuk dibayar. Dan poin last sekali, orang yang berniaga ni dia akan berdepan dengan pelbagai risiko dalam perniagaan. Contohnya risiko harga pasaran, kadang-kadang harga tu tak menentu, kadang-kadang jatuh dan kadang-kadang naik. Dan juga risiko kerosakan pada barangnya kerana tamat tempoh dan sebagainya lah.
Dengan adanya risiko ini memerlukan kepada para peniaga ni untuk menjana keuntungan daripada jualannya bagi menghadapi keadaan-keadaan ini dan bagi menampung urusannya. Orang yang menerima riba, ia tak akan berdepan dengan risiko seperti yang dihadapi golongan peniaga lah, yang mana mereka ni memberi hutang, memberi pinjam dalam jumlah yang tertentu dan jumlah tu tak ada expiry date pun dan tak ada kekurangan pun. Contohnya diberi pinjam RM100, maka jumlah tersebut tu adalah 100% mustahil untuk berubah. Maka sudah tentu tak layak untuk mereka ni untuk mendapat jumlah lebih daripada yang diberi, kerana mereka ni langsung tak berdepan dengan risiko seperti para peniaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Fazila binti Boyong, nombor matrik I19304-321. Okey, saya akan sambung pembentangan yang seterusnya, iaitu tajuk pandangan beberapa ilmuwan tentang riba. Okey, sebelum tu saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana boleh terjadinya sistem kewangan riba ini di negara Islam pada hari ini. Iaitu pada ketika negara Islam dijajah oleh Barat, politi dan ekonomi pada ketika itu dipegang oleh Barat kerana sistem politik dan ekonomi Islam pada ketika itu lemah. Maka mereka terpaksa akur dan tunduk pada sistem kewangan riba yang diperkenalkan oleh Barat. Sehinggalah ke hari ini masih diamalkan. Okey. Terdapat 4 kumpulan yang mengatakan riba diharamkan. Iaitu yang pertama riba yang berganda-ganda lebihannya, iaitu riba yang sama diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Ini adalah pendapat Syekh Abdul Aziz Jawish. Alasannya antara lain ialah riba yang diharamkan ialah riba yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah, iaitu riba al-nasiyah yang berganda-ganda lebihnya. Tetapi riba yang diambil kadarnya sedikit dan tidak berganda, hukum haramnya tidak berdasarkan Al-Quran, cuma berdasarkan kaedah usul yang membawa pengertian bahawa mengambil sedikit akan membawa kepada menjadi banyak. Hukum haramnya itu sebagai sod al-zara'i, iaitu untuk mengelak daripada terlibat dengan pengharaman riba yang jelas. Okey, yang kedua, pengambilan lebih daripada hutang atas sebab kelewatan bayaran daripada masa yang ditetapkan. Iaitu jika kita lewat bayar, maka dikenakan bayar lebih. Okey. Iaitu anjakan masa membuatkan penambahan bayaran. Ini adalah pendapat Syekh Muhammad Rashid Ridha. Alasannya, riba yang diharamkan secara qat'i oleh nas Al-Quran ialah riba yang diambil kerana lewat membayar hutang daripada masa yang ditetapkan dan anjakan masa yang membuatkan penambahan bayaran berlaku, sama ada asalnya daripada hutang jual beli, hutang wang atau sebagainya. Okey, maka ia tidak termasuk dalam pengertian ini jika penambahan yang berlaku berasaskan hutang yang asal yang dipersetujui oleh penghutang untuk memberi keuntungan kepada pemilik hutang. Tetapi yang haram itu lebihan yang diberikan kerana kelewatan masa pembayaran dibuat. Okey. Kumpulan yang ketiga berpendapat bahawa riba yang diharamkan itu ialah hutang yang digunakan untuk keperluan asas peribadi, iaitu untuk kepentingan peribadi dia. Adapun hutang yang diambil untuk tujuan pelaburan dan pengeluaran yang diusahakan oleh orang kaya dan syarikat-syarikat yang berbagai-bagai dalam pertanian, perusahaan, pengeluaran dan pembangunan yang mendatangkan keuntungan dan pendapatan yang banyak, maka ia tidak termasuk dalam lebihan yang diharamkan. Okey, ini adalah pendapat Ma'ruf Al-Dawalibi. Alasannya ialah suasana darurah kerana pemodal tidak ada yang sanggup memberi modal tanpa ada faedah. Selain daripada itu,
untuk menjaga maslahah umum bagi menggerakkan kegiatan ekonomi umat, di mana ia tidak akan berlaku tanpa mengharuskan faedah. Keadaannya samalah dengan tentera Islam yang menjadikan orang Islam sebagai perisai. Mereka terpaksa dibunuh untuk sampai kepada musuh dan melemahkannya, dan pengharaman riba pada asalnya untuk mengelak daripada orang lemah yang tidak berada dieksploitasi kepentingan mereka. Tetapi pada hari ini, pemberi hutang atau penyimpan kecil-kecilan yang memberi pinjaman kepada orang yang berada. Yang seterusnya, golongan yang berpendapat bahawa semua bentuk faedah bank adalah haram. Ini adalah sama ada faedah daripada pinjaman, faedah yang diberi oleh bank kepada penyimpan keuntungan, dan dividen, iaitu yang didapati daripada kegiatan perniagaan yang berasaskan faedah. Okey, pandangan yang akhir ini diterima sesudah didapati masyarakat Islam mempunyai sedikit kekuatan dari sudut politik dan ekonomi, yang mana yang membolehkan mereka untuk melakukan perubahan dan kembali semula kepada tuntutan hukum yang sebenarnya. Okey, untuk memenuhi tuntutan syariah ini, bank-bank Islam diwujudkan di negeri-negeri Islam. Okey, sekian daripada saya. Itu sahaja pembentangan kami hari ini. Yang baik itu datang dari Allah Ta'ala dan yang kurang itu datang dari kami sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.